Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam Siap, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Cucu-cucu balik dah kot kan? Cuti-cuti ni kan. Tambah-tambah orang yang apa? Anak-anak menantu yang duduk di Kuala Lumpur tu kan. Semua balik ni kan. Air tak ada kan. Selangor tak ada air kan. Jadi ramailah balik kan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita pertama-tama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya hari ini kita dapat sama-sama meneruskan lagi kuliah kita, Hisnul Muslim, kitab Hisnul Muslim, yang mana kita ajar di dalam Hisnul Muslim ini berkaitan dengan doa-doa yang maksur dan juga zikir-zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebenarnya payah yo nak duduk lepas maghrib ni, sebenarnya payah kan. Kat rumah kadang ada ni, ada anak, ada cucu, kadang payah kan. Tapi sebenarnya menunggu di antara salat menunggu di antara salat itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kata, la yazalu ahadukum fis salah ma damat as-salatu tahbisuhu. Sentiasalah seseorang di kalangan kamu itu di dalam salat selagi mana salat itu yang menahannya. La yamna'uhu ay yanqaliba ila ahlihi illa as-salah. Tidak ada benda yang menghalang dia untuk balik ke rumah, balik ke keluarganya kecuali salat. Jadi maksud di sini, kalau kita tunggu solat kan, kadang-kadang kita duduk lepas maghrib tu kan, kita tunggu nak isyak. Pahala sepanjang kita duduk dengan tujuan kita nak tunggu solat isyak itu, pahalanya macamlah kita bersolat sepanjang waktu tu. Sebab Nabi kata la yazalu ahadukum fi shalah. Sentiasalah kamu tu macam dalam solat, selagi mana kamu duduk itu, madamatus salat tahbisu, selagi mana solat itu menahannya. Itu kelebihan dia tuan-tuan. Jadi itu bukan sahaja nunggu solat. Kadang-kadang kita datang awal pun sekali lah. Kita datang awal kan, belum azan, tapi kita datang awal, kita tunggu solat. Pahala kita datang itu macam bersolat. Tapi kalau kita solat, tambahlah lagi pahala jadi kita pun tak payahlah solat, kan dah ada pahala solat, jadi tak jadilah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi kita hari ni kita nak sambunglah kuliah kita. Kita masih lagi di dalam bab doa, bacaan doa selepas tasyahud, selepas tasyahud sebelum memberi salam. Jadi tasyahud tu, kalau kita sebut tasyahud, maksud dia kat situ tasyahud dan juga selawat lah kan. Lepas baca tasyahud tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampailah kama sallaita ala, sampai habis tu. Dan habis itu fil alamin innaka hamidum majid, apa kita nak baca, kita masih lagi di situ. Bertahun-tahun belajar sampai situ baru. Okey, tak apa. Pembelahan kan orang cakap, orang tua-tua cakap pembelahan kayuh, tak apa. Jadi kita baru doa yang ke 1 2 3 4 5. Doa yang kelima. Jadi saya ulang balik. Saya ulang balik tak apa kan, ulanglah. Boring lah ustaz ni, ulang tu yo kan. Tak apa, sikit apa ni, ulang tak apa Sebab dalam pendidikan tuan-tuan, dalam pendidikan, dalam pengajaran, dia punya rahsia adalah the repetition. Repetition is key, dia panggil ulang itu adalah kuncinya. Ulang. Kalau cikgu tahu kan, apa belajar itu, apa pun tak ingat kan. Jadi tak jadi juga. Okey, jadi kita belajar doa habis je fil alamin innaka hamidum majid. Apa doa pertama kita belajar? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr
wa min adzabil nar ataupun wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang pertama yang kita boleh baca. Yang ni mesti bacalah tuan-tuan. Paling at least mesti baca yang ni. Habis empat yang kita minta lindung. Okey, yang kedua apa? Yang kedua lebih kurang juga macam doa ni tadi, cuma dia ada tambah Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Yang kedua tu. Tak apalah yang tu. Kita lancar yang pertama tadi ya. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ataupun yang kedua lah. Senang cerita kan, yang kedua kita mungkin tak lancar yang nombor dua tu. Kita tahu nombor tiga. Tapi dalam yang kita baca dalam solat tu kira nombor dua lah. Okey, habis je wa min syarri fitnatil masihid dajjal tu kita nak baca apa pula? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Okey, yang tu yang kita boleh baca. Lepas tu baca lagi yang ketiga. Allahumma ighfirli ma qaddamt wa ma akhkhart wa ma asrart wa ma a'lant wa ma asraft wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Okey, yang tu yang ketiga lah kita boleh baca. Dan hari tu minggu lepas kita belajar satu je, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. So ada empat doa yang kita boleh baca selepas daripada tasyahud akhir. Tasyahud akhir tasyahud awal jangan baca. Tasyahud awal kita baca tak jadi sebab tasyahud awal asalnya adalah ringkas. Jadi kita ngada-ngada tasyahud awal ataupun tahiyat awal tu kita ngada-ngada baca kan, jadi tak boleh. Jangan bacalah. Okey, tahiyat akhir. Okey. Kita nak sambung dengan doa yang kelima yang kita nak bacalah, ataupun kalau dalam buku ni nombor 6 lah doa tu. Okey, apakah doa itu? Kita tengok dulu hadisnya. Daripada mana kita dapat doa ni? Kita dapat doa ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadisnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu kana yu'allimu banihi haula'il kalimat kama yu'allimul mu'allimu al-ghilman al-kitabah. Okey. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia mengajar anaknya haula'il kalimat, perkataan-perkataan ini, perkataan-perkataan ini seperti mana seorang guru mengajar budak untuk menulis. Jadi betapa detailnya Sa'ad bin Abi Waqqas ajar anak dia doa ni. Jadi macam mana cikgu ajar tulis tu kan, tulis lopeh tu macam ni kan, macam tu lah lebih kurang dia ajar. Okey, nampak bersungguh lah kan, bersungguhnya. Cikgu ni kalau mengajar salah, kadang orang tak salah budak, orang salah cikgu kan. Cikgu apa mengajar anak saya macam ni. Jadi cikgu biasanya akan ajar betul-betul lah. Okey, wa yaqulu dan dia kata, siapa kata? Sa'ad bin Abi Waqqas kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minhunna dubur as-salah. Bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia yata'awwadh, yakni dia minta berlindung daripada benda-benda ini, minhunna dubur as-salah, di belakang salat. Di belakang salat kita dah cerita boleh jadi lepas salat, boleh jadi lepas salat, boleh jadi sebahagian daripada salat. Dubur tu maksudnya boleh jadi dia botol-botol belakang kita, maknanya ujung belakang kita, ataupun belakang itu sebahagian daripada kita. Dubur. Jadi kalau itu kita dah buat juga, kita dah bagi tahu juga kaedah, iaitu kalau apa yang Nabi buat itu doa, maka dia sebahagian daripada salat. Maknanya sebelum memberi salam. Kalau yang Nabi baca itu doa sebelum bagi salam. Tapi kalau zikir, orang kata dubur as-salah, Nabi zikir macam ni. Tapi kalau zikir dia selepas daripada memberi salam. Okey. Apa yang Nabi SAW baca? Okey, yang inilah doa dalam kitab itu nombor 6. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umr wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr.
Okey, yang ni juga doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda baca apabila tasyahud akhir selepas ataupun sebelum memberi salam. Jadi kita ni sebenarnya kadang-kadang kita ambil banyak petua daripada orang baca ni. Yang Nabi ajar ni pun tak habis wait lagi kan. Tak habis wait lagi baca ni. Nabi baca dah bacaan yang keberapa dah ni? Kelima, keenam. Yang keenam ni dalam kitab ni. Okey, kita nak tengok satu-satu apakah maksud doa yang Nabi baca ini. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas ajar anak dia macam mana cikgu ajar menulis. Allahumma maksud dia ya Allah. Allahumma maksud dia ya Allah. Inni sesungguhnya aku a'udzubika aku berlindung dengan engkau. A'udzu juga kita pernah bagi tahu dulu, a'udzu ni datang daripada perkataan aus. Aus ni maksud dia apa? Aus ni maksud dia daging yang lokek pada tulang. Kan? Aus kan? Kalau daging tu dia lokek pada tulang. Kan? Ada pemangsa makan daging. Anggaplah kita ni daging. Last kali sebelum dia ngap kita tu, last kita lokek dengan tulang tu. Begitulah pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang lekat, kita lekat tu sikit jadi aus. Jadi aku berlindung dengan Allah daripada pemangsa-pemangsa yang akan makan aku ni. Macam itulah lebih kurang maksud dia a'udzu. Aus. A'udzu. Aku berlindung dengan engkau. A'udzubika. Dengan engkau iaitu ya Allah minal bukhli. Okay, Nabi minta lindung apa? Daripada al-bukhli. Yang pertama sekali bakhil. Daripada bakhil okay, jadi bakhil ni salah satu perkataan kodokut dalam bahasa Arab lah. Bakhil Ada lagi perkataan lain iaitu syuh. Syuh shin ha pedas tu. Syuh. Okey, jadi apa beza di kalangan ulama ni bincanglah apa beza bakhil mau syuh ni kan? Apa beza Jadi di kalangan mereka ada yang mengatakan dia adalah martabat. Martabat. Ada yang kata bakhil atas sikit, syuh ni lagi teruk. Macam itulah syuh bakhil. Okey, ada yang kata macam tu, ada yang kata bakhil ni di tangan. Dia ni apa yang kat tangan ni tu susah dia nak belanja, itu bakhil kat tangan. Tapi syuh ni lagi teruk, dia di hati kan. Kan dia semua benda tu lagi teruklah maksudnya dalam hati ni. Yang bakhil ni tangan. Macam tu susah betul dia nak beri. Kan? Berapa dalam poket ni kan? Keluar RM10, RM5, RM1. Berapa nak beri orang ni, orang minta ni? RM1 beri kan. Itu kira okey lagi lah, tak bakhil lagi. RM1 pun tak beri kan. Yang tu bakhil. Okey, ada pula yang mengatakan bakhil ni juga yang di tangan. Di tangan dia tu dia payah nak beri. Ada juga mengatakan syuh ni pula maksudnya yang pendapat yang ketiga mengatakan bakhil itu dia payah nak beri yang di tangan. Syuh ni pula dia nak orang punya. Apa dia nampak orang tu pakai, apa orang tu ada, dia nak itu. Jadi itu mungkin maksud syuh ataupun bakhil tadi. Tapi kalau kita tengok terjemahan, kedua-duanya maksudnya kedekut. Kedekut. Okey. Jadi itu antara makna-makna bakhil lah. Bakhil ni sama ada ia adalah martabat di dalam kedekut, ataupun ia di tangan, ataupun hatta dia di hati pun. Itu maksud bakhil yang Nabi SAW minta lindung daripada sifat ni. Okey. Tapi bakhil ni bukan sekadar harta tuan-tuan. Bakhil ni bukan sekadar kita ni tak nak beri apa yang harta kita. Bakhil juga boleh jadi bila orang mesyuarat contohnya. Mesyuarat. Ada pandangan? Tak ada. Nak beri pandangan pun malih, ataupun malih lah nak bagi tahu jadi bukan dia orang nak pakai pun. Kita beri je lah tahu kan. Orang nak pakai ke, orang tak nak pakai ke, itu nombor 2, nombor 3 kan. Bakhil sangat kita ni sampai pendapat pun tak nak beri. Itu juga bakhil. Ataupun tenaga kita kau kan. Ada orang nak buat gotong royong ke apa-apa, kita tak apalah budak-budak tu boleh buat tu. Kan kita buat dengan kemampuan kita kan. Kita mungkin dah umur dah banyak sikit, buatlah kerja-kerja yang boleh ringan-ringan.
tenaga kita pun jangan bakhil. Okey. Yang lagi teruk daripada itu, kalau kita ni ada jawatan kan, biasanya ada orang datang nak minta apa? Tanda tangan. Tanda tangan kan. Bukanlah bosan pun lah, tapi kita jumpa saya esok ataupun minggu depan lah. Macam tu kita kan. Jadi jangan jadi bakhil. Kadang-kadang orang tu terdosak nak tanda tangan apa ni JKK kan, supaya ataupun kat sini KRT ke apa ke, pengurusi ke apa ke, supaya dia dapat bantuan. Kita pun punya action kadang-kadang, nanti jumpa saya minggu depan. Kita nak interview lah apalah kan, kita kena dia, kita sign je lah, kita tolong lah dia. Tuan-tuan, jadi bakhil adalah suatu sifat yang patutnya kita minta jauh. Dalam surah Al-Ma'un, wa yamna'unal ma'un, alladhina hum fi salatihim sahun, alladhina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Yang tu wa yamna'unal ma'un. Yamna'unal ma'un maksudnya, ma'un ni bondo yang kalau bori pun tak ada masalah lah. Kan bori, kalau kita bori, dia tak menjejaskan kita. La yatadarrar bi badlihi. Maksud al-ma'un tu, kalau kita bori pun tak efek, tak efek kita. Dan Allah cela orang-orang ni. Nak bori bondo yang tak efek tu pun payah. Macam tadi lah kan, masa sama ada dia ni nak bori RM1, RM2, itu pun dia bori, ataupun nak bori pun dapat, ataupun nak tanda tangan kan, bondo kadang-kadang bondo macam tu pun dia tak nak bori. Yang tu Allah SWT cela di dalam surah Al-Ma'un. Okey, perkara pertama al-bukhl. Yang kedua, wa a'udzubika minal jubn. Wa a'udzubika minal jubni. Jim ba nun. Jubnu. Tapi bila dah ada min tu minal jubni, ataupun bila kita mati kan minal jubun. Minal jubn. Okey, jubn maksud dia penakut. Dan aku minta berlindung daripada jadi orang yang penakut. Ya tuan-tuan, jadi penakut ni juga salah satu penyakit lah kan. Kita kalau kita ada anak-anak kan, kita mungkin dah tua-tua ni, mungkin kita berani lah sikit kan. Ada anak-anak golap takut, toman lah kan, toman lah nak buat ini. Jadi jangan. Jadi kita latih anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita supaya berani. Itu bau hantu kan. Hantu tu apa? Jin lah hantu tu kan. Kita dah baca macam-macam doa untuk mengelak jin ganggu kita, syaitan ganggu kita, kita masih takut lagi kan. Yang tu kita minta Allah lindung kan. Apatah lagi kalau esok nak ajak berperang kan, ajak berperang lagi dah kan, hantu pun takut. Okey, dua, wa'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Dan aku minta berlindung dengan engkau daripada aku ini uradda ila arzalil umur, dibawa kepada arzalil umur. Arzalil umur bermakna akhiril umur, maknanya umur yang panjang sangat, lama sangat hidup, umur yang terlalu panjang. Yang kedua itu maksudnya terlalu panjang. Dan bila dia panjang sangat, dia bukan baik dah. Maknanya dia dah lupa kan, dia dah sakit kan, ataupun dia dah cakap polik-polik. Yang tu maksud arzalil umur. Dia panggil umur yang membuatkan kita ini hina balik. Hina. Jadi Nabi SAW minta lindung Allah daripada sampai pada umur yang boleh menyebabkan kita ini jadi hina balik. Panjang umur bagus tak tuan-tuan? Nabi SAW panjang umur belum tentu bagus tuan-tuan. Kita minta apa ni, happy birthday, semoga panjang umur. Panjang umur saja tak baik. Panjang umur dengan amalannya juga bertambah ataupun amalannya baik. Nabi SAW kata, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi apabila kita mendoakan orang panjang umur tuan-tuan, kita kena sekalikan dengan amalannya.
dan banyak amalan, bertambah amalan. Semoga banyak umur dengan amalan yang bertambah. Kalau tambah dosa, panjang umur, dosa yang bertambah, tak baik. Lebih baik kita dimatikan awal. Itu maksud. Jangan kita, Nabi SAW minta lindung daripada umur arzalil umur. Yang kita baca juga dalam surah Yasin kan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Dalam surah Yasin wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun, kita baca kan. Sesiapa yang kami panjangkan umur dia, nunakkishu fil khalq, kami akan terbalikkan dalam ciptaan dia. Maknanya masa dia lahir tu merangkak, lepas tu dia bertatih, dia berjalan. Habis dia berjalan, dia mengangkat, bertatih balik, lepas tu dia mengangkat balik. Yang tu itu. Jadi maknanya kita minta Allah Taala panjangkan umur kita, sihatkan kita dan baik juga amalan kita. Kita tak minta juga Allah Taala panjangkan dalam keadaan kita. Kadang-kadang kita sampai susahkan satu keluarga, kita pun tak nak hidup macam tu kan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, wa a'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku minta berlindung dengan engkau daripada fitnah dunia. Fitnah dunia. Okey, yang ni perkara yang keempat. Dan aku minta berlindung dengan engkau daripada fitnah dunia. Jadi apa makna fitnah dunia? Kalau Nabi SAW sebut fitnah dunia, fitnah ni apa tuan-tuan? Bagi jelas dulu tuan-tuan, fitnah dalam bahasa Arab bukan maksud tuduh orang, bukan. Kan fitnah, kau fitnah saya ke? Bukan itu maksud dia. Fitnah dalam bahasa Arab maksud dia cubaan, ataupun satu bala, itu fitnah. Cubaan yang boleh menggugat agama kita, itu fitnah. Jadi Nabi kata, aku minta lindung dengan engkau daripada fitnah dunia. Satu fitnah, satu ujian berkaitan dengan dunia yang boleh menggugat agama aku. Apa dia kat dunia ni? Anak. Kan anak boleh, dalam suratul Kahf kan, Nabi Khidir bunuh budak tu sebab nanti dia akan menyebabkan bapa dia jadi kafir. Itu fitnah. Anak akan jadi fitnah macam tu. Harta kan, bila senang benar rasa macam boleh boli semua orang kan, ataupun boleh boli ahli parlimen, contohlah gurau ya. Okey, kita rasa itu juga fitnah. Bila ada harta yang banyak, itu juga fitnah. Harta itu tidak membawa kebaikan kepada kita, bahkan bawa dosa balik kepada kita. Dan banyak juga ulama mentafsirkan apa yang Nabi SAW katakan ini fitnah dunia. Maksud dia fitnah di sini, dunia di sini maksud dia Dajjal. Katanya Dajjal. Maknanya antara benda yang paling bahaya dalam dunia ni, yang boleh gugat agama orang, apa dia? Dajjal lah. Dajjal. Mungkin anak-anak, harta, wanita ni dia boleh gugat juga kita, tapi tidak seperti Dajjal. Dajjal boleh gugat agama lebih ramai manusia. Jadi Nabi SAW minta, tapi Nabi sebut fitnah dunia. Jadi segala dah termasuklah semua benda yang saya khabar tadi. Bila minta Allah aku lindung daripada fitnah dunia. Fitnah dunia. Okey, itu perkara yang keempat. Dan perkara yang kelima, wa a'udzu bika min azabil qabr, dan aku minta berlindung dengan engkau daripada azab kubur. Jadi kat sini dah 2-3 kali dah sebut tentang azab kubur. Jadi azab kubur itu sabit, maknanya azab kubur ada. Mungkin zaman dulu saya tak ingat tahun 2000 pun ada keluar satu artikel kan, tidak ada azab kubur dalam artikel tu. Ada dalam artikel sok khabar kot. Jadi bondo ni, jadi ulama-ulama ni semua bangkanglah sebab dalam hadis berapa kali sebut tentang azab kubur ni. Jadi mustahil tidak ada azab kubur. Okey. Now kita nak pindah. Saya nak laju sikit sawana ni. Entah bila nak habis lah. Okey, kita masuk doa yang ke-7. Doa yang ke-7. Apa lagi yang boleh kita baca selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam? Kita masuk doa yang ke-7. Jadi sebelum kita masuk kepada doa itu, lafaz doa itu, kita nak tengok juga daripada mana hadis yang kita ambil doa ini. Okey. Hadisnya daripada hadis
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun berkata kepada seorang lelaki. Okey, jadi hadis ni, yang pertama sekali, hadis macam ni dia, hadis ni riwayat mana? Hadis ini riwayat daripada Ibnu Majah. Ibnu Majah. Okey. Apabila hadis tu dia tak sebut nama orang yang dalam hadis, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda ataupun berkata kepada seorang lelaki, kan? Jadi ulama hadis dia akan tengok siapa lelaki ni, tak sebut dalam ni, dia panggil mubham. Hadis mubham maknanya tak tahu siapa. Mubham ni ambiguous, jadi macam siapa ni, jadi dia jadi siapa ni. Mubham dalam hadis, dia ada mubham pada sanad, yakni rantaian dia tu daripada siapa. Mubham, kalau mubham pada sanad, hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif, kan? Tiba-tiba daripada Abu Hurairah, lepas itu tak tahu siapa sampai dekat Imam Bukhari. Jadi ada terputus, ada seorang tak tahu. Yang tu hadis itu dhaif, munqati', dalam kategori hadis dhaif, munqati', terputus sanadnya. Tapi mubham macam yang kita baca ni, qala li rajulin, Nabi bagi tahu kepada seorang lelaki. Yang ni dipanggil mubham di dalam matan. Matan maksudnya teks hadis tu ada mubham. Tapi mubham macam yang kita baca ni, dia tak jadi hadis ini dhaif. Sebab sahabat apabila dia kata ada Nabi cakap dengan seorang lelaki, it's okay, tak ada masalah. Kalau sahabat khabar ado, maknanya ado. Sebab sahabat kesemuanya udul. Udul maknanya dia ini adil. Kita terima sahabat ni sebab Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan sahabat ini adil. Adalatus sahabah bi ta'dilillahi wa rasulihi. Sahabat itu adil. Siapa yang kata dia adil? Allah dan Rasulnya kata sahabat itu adil. Jadi kita terima sahabat kalau dia cerita betul. Tapi start tabi'in ke bawah ni cerita, tiba-tiba ada seorang mubham, kan? Yang tu tak, yang tu ditolak tahu. Yang ni tak. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin, Nabi kata kepada seorang lelaki, ma taqulu fi salah, apa yang engkau baca di dalam salat? Lalu lelaki itu kata, qala atashahhadu thumma aqulu, aku bertasyahud, yakni tasyahud akhirlah, thumma aqulu, kemudian aku baca, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Yang itulah juga doa dia pada nombor 7 tu tuan-tuan. Doa yang ke-7 itu dah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Okey. Ama wallahi, demi Allah, ma uhsinu dandanatak wala dandanata Mu'adz. Demi Allah, sesungguhnya aku tak sure, ma uhsinu maknanya la afqahu, aku tak tahu. Dandanatak, dandanatak maksud dia di sini, dandanah maknanya kita tahu, kita nampak orang tu kumat kamit mulut kumat kamit baca, tapi kita macam dongah sikit-sikit dia, kita macam tak tahu dia baca apa. Itu maksud dandanah. Aku tak tahu apa yang engkau baca, dandanatak, yakni Rasulullah punya dandanah, tak tahu apa yang kau baca ni Rasulullah, dan aku juga tak tahu apa yang Mu'adz baca. Okey. Kenapa Mu'adz? Sebab lelaki ni, kalau ikut ulama hadis, lelaki yang cerita ni, yang Nabi SAW khabar dekat dia ni, lelaki ni nama dia Sulaim Al-Ansari. Kalau ikut ulama hadis, menurut cerita ni adalah Sulaim Al-Ansari. Sulaim Al-Ansari ni dia dari kaum Salim. Dia adalah satu kaum dengan Mu'adz bin Jabal.
Kalau kita pernah dengar cerita Muaz bin Jabal, dia solat Isyak bersama dengan Nabi, last kali Nabi solat pada hari itu adalah solat Isyak. Dia solat dengan Nabi, dia balik kepada kaum dia. Habis dah solat dengan Nabi tu, dia balik kepada kaum dia, dia kejut kaum dia, solat Isyak pula dengan dia. Jadi Muaz kat sini solat Isyak 2 kali. Sekali dengan Nabi fardu, dan balik dengan kaum dia, dia jadi imam, dia solat Isyak juga, tapi dikira Isyak yang kedua ni solat sunat lah, dikira bagi dia lah. Okey. Lalu pada suatu hari Muaz bila qajat tu dia solat panjang. Dia solat panjang. Mungkin pernah dengar cerita ni kot. Kan, solat panjang. Lalu lelaki ni tadi, nama dia Sulaim Al-Ansari, dia mufaraqah. Dia mufaraqah kan. Sebab dia kata dia siang konek kerja. Kan, orang dulu bukan kerja macam orang sekarang kan. Maksudnya duduk office ke apa ke, kan naik kereta dah. Dulu matahari panas kan. Jadi ponek siang tu, jadi bila malam solat dengan Muaz panjang. Bila panjang, dia mufaraqah, dia solat sendiri. Dan dia keluar daripada solat tu, dia solat seorang-seorang. Maknanya dia teruskan solat tapi tak ikut dah imam. Dia bagi salam dulu kan. Okey. Lalu apabila dia buat macam ni, dia buat benda macam ni, apa orang akan cakap? Ada orang cakap dekat lelaki ni, engkau ni munafik. Munafik. Sebab apa? Sebab Nabi juga ada beritahu solat yang berat untuk orang munafik itu 2. Apa dia? Subuh dengan Isyak kan. Paling borek sekali zaman Nabi dululah kan. Sekarang tak boleh lah nak kira. Kita tak tahu jiran kita tu mungkin ada sebab ke apa-apa kan. Kita nak tuduh jiran kita munafik pula. Tak. Ini maksudnya munafik masa zaman Nabi tu nak tahu siapa munafik ni. Subuh mau Isyak. Kalau tak datang 2 ni, mungkin dia maghrib datang, mungkin zuhur dia datang kan. Tapi maghrib mau Isyak ni antara petanda kan. Jadi bila Isyak tu kawan tu mufaraqah, solat sendiri, jadi orang start nak tuduh dia munafik kan? Munafik kan? Lalu apa dia kata kan? Dia kata engkau tunggulah kan, apa dia kata ni, satarawna ghadan idzal taqal qaumu insyaallah. Nanti kau akan tengok. Sulaim Al-Ansari ni dia kata apa? Satarawna ghadan, esok engkau tengok apabila kita bertemu dengan musuh, insya-Allah. Waktu tu mereka sedang bersiap untuk perang Uhud. Dan Sulaim Al-Ansari ini dia adalah salah seorang anggota di dalam perang Badar, dan dia mati syahid dalam perang Uhud. Dan dia kata nanti kita porang sok, kita tengok siapa munafik, siapa tak munafik, dan dia mati syahid. Jadi ini juga banyak bondo yang kita boleh belajar lah. Kadang-kadang bila orang tu tak buat satu bondo, jangan memandai nak tuduh dia kan. Kau ni macam munafik. Dia mati syahid dalam perang Uhud. Okey. Jadi lepas orang cakap-cakap tu, sebenarnya sebelum dia mati dalam perang Uhud tu, lepas orang cakap dia munafik semua ni, dia pergi kepada Nabi, dia komplain pasal Muaz. Dia komplain Muaz ni dah datang lambat kan. Maksudnya dah Isyak dengan Nabi dah lambat. Zaman marin Isyak, lepas tu orang dah tidur dah. Dah tidur dah sebab nak hidupkan, nak lilin semua ni banyak tenaga kan. Kita hari ni mungkin ada lampu, jadi kita boleh buat macam siang balik. Marin dah gelap, tidurlah kan. Lepas Isyak tu dah gelap. Jadi lepas Isyak tu dah tidur. Dah tidur dah. Jadi zaman Nabi 1400 tahun yang lepas orang dah tidur. Tapi Muaz balik kejut dan salat. Dia bagi tahu kepada Nabi, agak-agak Nabi backup siapa? Nabi backup Muaz ke? Nabi pertahan Muaz ke? Nabi pertahan lelaki itu tadi? Lelaki Nabi SAW pertahankan lelaki ni tadi. Bukan dia cakap tak apalah Muaz. Dia tak kata Muaz bagus, kau ni lah malih kau, tak. Dia tak kata orang tu. Sulaim Al-Ansari dia tak kata malih. Dia kata, dia marah Muaz. Dia kata afattan anta ya Muaz. Engkau nak jadi fitnah ke wahai Muaz? Engkau nak jadi fitnah. Yang ni fitnah, benda yang boleh menggugat agama kan, kita cakap tadi. Engkau nak jadi fitnah ke wahai Muaz? Nabi marah Muaz balik kepada kaum dia, solat panjang-panjang. Sebab
boleh menyebabkan kaum dia marah. Dia orang ni orang susah. Orang susah maknanya apabila Muaz balik kepada kaum dia, solat panjang-panjang, jadi boleh menyebabkan orang lari daripada agama. Afatan anta ya Muaz. Okey, jadi saya ingat sampai situ dululah. Tak sampai nak baca. Maksud Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi kita sambung insya-Allah kuliah ini pada minggu-minggu hadapan. Wallahu a'lam. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Azan. Air tak minum tak tahu. Ini kena rakam ni, besok tak ingat sampai mana. Lock. Ayo.